Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang dinantikan oleh seluruh umat Islam. Bulan yang penuh rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika seluruh harta kita adalah racun, maka zakatlah penawarnya. Jika seluruh usia kita adalah dosa, maka takwa dan taubat adalah ubatnya. Jika seluruh badan kita dipenuhi dengan noda, maka Ramadanlah sebagai pemutih bagi diri kita. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmatnya, pada hari ini kita dapat merasai nikmat bulan Ramadan pada tahun ini. Ada sesetengah rakan kita yang pada tahun ini tidak sempat menikmati bulan Ramadan pada tahun ini kerana telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betapa bertuah dan beruntungnya kita. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan, keampunan dan kerahmatan serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Diwajibkan kepada seluruh orang Islam yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan dengan tujuan agar menjadi orang-orang yang bertakwa sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menjalankan ibadah puasa memiliki banyak keutamaan yang mana baik untuk diri sendiri maupun hubungan sesama manusia serta hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah menjalankan ibadah puasa berkait erat dengan amalan puasa yang kita jalani. Tidak terbatas hanya dengan menahan lapar dan dahaga, namun berkaitan pula dengan menjalankan amalan ibadah puasa Ramadan lainnya seperti bersedekah, iktikaf, membaca Al-Quran, solat tarawih, menghindarkan diri dari perbuatan yang haram serta kegiatan lainnya yang tidak diredai. Berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijrah ini, tentunya diharapkan mampu menjadi perangsang dan motivasi bagi seluruh warga pendidik untuk tidak mengabaikan dalam pekerjaan tetapi berupaya meningkatkan disiplin diri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kerana kita melakukan semua pekerjaan dengan niat hanya kerana Allah, dan tentunya disertai dengan doa agar apa yang kita kerjakan hendaknya berada di jalan yang lurus dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bulan yang penuh barakah ini hendaknya menjadi motivasi bagi kita juga untuk memperbaiki iman, moral dan hati sehingga dapat bekerja dengan lebih baik bagi kecemerlangan anak-anak didik kita. Pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit berkaitan dengan ibadah puasa dapat meningkatkan disiplin diri kita. Ianya dapat kita lihat daripada segi aspek rohani dan jasmani seperti berikut. Yang pertama, melatih diri untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jelas kepada kita bahawa dengan tibanya kita pada bulan Ramadan ini, maka kita patut bersyukur kerana masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ibadah dengan pahala yang berlipat kali ganda. Contohnya, di saat kita hendak berbuka puasa, kita harus rasa bersyukur kerana diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga dengan semua rezekinya yang dapat kita nikmati bersama keluarga yang tercinta, di mana ianya juga dapat menginsafi diri kita sendiri apabila melihat orang lain yang tidak makan ataupun susah mendapatkan bekalan makan untuk mengisi perut yang kelaparan. Yang kedua, melatih diri untuk berdisiplin terhadap syarat. Ya, dalam melaksanakan ibadah puasa, terdapat syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan dipenuhi oleh umat Islam. Contohnya, syarat wajib puasa. Ya, kita nak puasa bulan Ramadan ni, ya, yang pertama tengok syarat wajib puasa. Ya. Yang kedua, syarat-syarat membatalkan puasa. Kita kena hindarkan perkara, ya, yang membatalkan puasa. Di situ contohnya memasukkan sesuatu dalam rongga badan. Ya. Kita kena daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Kena patuh pada syarat tersebut. Ya. Berdasarkan perkara yang saya sebutkan tadi, perkara tersebut wajib dipatuhi oleh seseorang itu bagi memastikan ibadah puasa dia, ya, yang dilaksanakan itu sah. Ia dapat meningkatkan disiplin diri seseorang itu. Baik, seterusnya perkara yang ketiga, melatih disiplin terhadap waktu. Ya. Melatih diri berdisiplin terhadap waktu. Dalam menjalankan ibadah, ya, puasa dalam bulan Ramadan, kita harus tepati waktu sahur dan waktu berbuka. Kita bangun untuk makan sahur saat pagi hari, ya, dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi bahawa kita bekerja dengan bangun lebih awal, ya, agar mendapatkan rezeki yang halal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, waktu bersahur ada waktunya. Jadi kita perlu patuh kepada waktu dia. Ya. Kita tak boleh bersahur pada bukan waktunya. Contoh pukul 10 malam. Kalau pukul 10 malam tu bukan sahur dah, itu adalah makan malam. Ya. Kita disunatkan melewatkan waktu sahur, tapi bukan selepas waktu sahur. Contoh dia pukul 8 pagi baru nak bersahur, itu bukan sahur dah, itu dah jadi sarapan pagi. Ya. Waktu bulan bukan bulan puasa. Ya. Kita juga disuruh berbuka pada waktunya, bukan sebelum waktu berbuka. Ya. Jadi di sini kita dapat, kita mesti akur dengan waktu yang ditetapkan semasa berpuasa di bulan Ramadan. Ini juga dapat kita lihat pada maksud puasa dari segi istilah. Ya. Maksud puasa daripada segi istilah iaitu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dan disertai dengan niat. Ya, tempoh waktu tu kita kena akur daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu, ya, yang perlu kita akur dengan disiplin untuk puasa daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Dan dapat kita lihat juga daripada hadis ni, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila malam telah menghadap ke sebelah timur dan siang pula telah berlalu daripada barat, kemudian matahari telah terbenam, bermulalah waktu orang yang berpuasa itu berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, nyatalah kita perlu mematuhi waktu yang telah ditetapkan dalam melaksanakan ibadah puasa. Macam kita laksanakan dalam rutin harian, ya, waktu bekerja. Kalau 7.45 sebagai seorang guru, 7.45 hingga satu suku. Ya, 7.45 hingga satu suku lah kita perlu bekerja. Ya. Jangan kita datang lewat pukul 8 baru kita tak menepati waktu bekerja. Ya. Yang tu akan menyebabkan rezeki yang kita dapat itu, ya, tak berkat. Ya. Jadi kita kena ingat, ya, waktu. Ya. Dia melatihkan puasa bulan Ramadan ini dapat melatih kita dalam kehidupan seharian kita untuk menepati waktu. Dan kedua, tempoh hantar borang permohonan. Ya. Waktu dia ada tempoh dia. Ya, contoh dia bagi daripada 12 hari bulan hingga 20 hari bulan. Kita kena akur pada waktu tersebut. Kalau kita hantar waktu melebihi waktu tersebut, maka permohonan kita akan ditolak. Jadi kita kena akur dengan waktu. Ya. Itu dapat disiplin diri kita dengan waktu. Baik, yang keempat, memberikan keseimbangan dalam kehidupan. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, kita dapat lihat, ya, pada hakikatnya adalah hamba Allah yang diperintah untuk beribadah, ya, kita ni. Namun ada kalanya kerana kesibukan pekerjaan dan tuntutan hidup, ya, terkadang kita juga lupa dengan kewajipan ibadah. Ya. Pada bulan suci Ramadan ni, kita dilatih untuk mengingat dan melaksanakan seluruh kewajipan beribadah dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Kita bekerja juga akan menjadi ibadah. Cuma kita lupa untuk niatkan, aku bekerja kerana Allah. Apa salahnya jika kita langkah daripada rumah kita ke tempat kerja kita, mulakan dengan
kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ya, niatkan dalam hati aku bekerja kerana Allah, ia juga menjadi satu ibadah, ya. Jangan kita hadir ke tempat kerja kita, ya, kerana terpaksa, letihnya nak pergi kerja hari ini, ya. Bila kita macam tu, ya, aku ke sekolah ni terpaksa saja, maka rezeki yang kita dapati itu kurang berkat. Kita kena ingat, ya, dan tidak menjadi satu ibadah untuk kita, ya. Ingat, mulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, ya. InsyaAllah rezeki yang kita akan dapat hasil daripada pekerjaan kita akan mendapat berkat itu, ya. Baik, seterusnya yang kelima, mempereratkan silaturahim dan meningkatkan kebertanggungjawaban kepada sesama kita. Di mana pada bulan Ramadan yang mulia ini, rasa persaudaraan sesama Muslim tampak sangat jelas, ya. Silaturahim antara sesama kita semakin ditingkatkan. Misalnya dengan memberikan makanan untuk berbuka puasa di masjid secara berkumpulan ataupun bergiliran, menghantar makanan kepada jiran tetangga kita, ya, yang mana kita, ya, isteri kita siapkan satu jenis kuih, kemudian separuh dihantar kepada jiran, jiran pula, ya, membalas dengannya satu jenis kuih lagi. Jadi kita dah dapat dua jenis kuih untuk berbuka puasa. Itulah rezeki, ya. Seterusnya solat tarawih bersama di masjid, yang mana juga diisi dengan tazkirah serta tadarus bersama di masjid, ya. Selepas tarawih kita buat tadarus, ya, di masjid ataupun di surau ataupun di tempat kerja. Cuba kita kenali jiran kita yang susah, ya. Bagi yang berjiran, ya, kita kenali jiran kita. Kalau susah, kita cuba bantu dia, ya. Sama ada yang setakat mana yang kita mampu, daripada segi wang ringgit ke, ya, pakaian ke, makanan ke, ya. InsyaAllah Allah Ta'ala akan melipat gandakan rezeki yang kita perolehi. Yang keenam, mengetahui bahawa ibadah puasa memiliki tujuan. Tujuan puasa adalah untuk melatih diri kita agar dapat menghindari dosa-dosa, ya, di hari yang lain di luar bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Kalau tujuan tercapai, maka puasa kita akan berhasil. Akan tetapi jika tujuannya gagal, maka puasa tidak memiliki erti apa-apa. Dengan demikian, kita akan terbiasa bermatlamatkan kepada tujuan dalam melakukan segala amal ibadah, termasuk kegiatan harian yang kita jalani, dengan tugas dan bidang masing-masing untuk menghasilkan kualiti kerja yang lebih baik. Bagaimana saya kata, puasa ini dapat melatih kita untuk, ya, memiliki tujuan, ya. Sebagaimana kita pergi ke pasar raya, kita pergi ke pasar raya untuk membeli minyak masak. Tetapi apabila kita tiba ke pasar raya, ya, bukan setakat minyak masak, benda lain pun kita beli sekali. Ini, ya, tak bertujuan. Sepatutnya kita pergi untuk beli minyak masak, kita belilah minyak masak sahaja. Bila kita beli rawit dengan benda lain, itu menyebabkan perbelanjaan kita bertambah, ya, kita tambah dengan tujuan lain. Itu. Dan perkara yang ketujuh, mengetahui bahawa setiap kegiatan ataupun aktiviti mulia yang kita lakukan merupakan ibadah, ya. Itu yang ketujuh, ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya. Kita hendaklah menyadari bahawa setiap langkah kita menuju ke masjid merupakan ibadah. Menolong orang juga ibadah, berbuat baik pada manusia juga ibadah, tersenyum pada saudara termasuk juga ibadah, ya. Membuang duri di jalan juga ibadah, sampai tidurnya orang yang berpuasa juga merupakan ibadah. Sehingga segala sesuatu yang baik kita jalankan dapat dijadikan sebagai ibadah. Demikian juga bekerja mencari rezeki yang halal juga termasuk ibadah. Dan dengan menjalankan ibadah puasa, diharapkan kita mengetahui bahawa setiap kegiatan yang baik akan menjadi amal ibadah dalam kehidupan ini, ya. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan keridhaannya, akan diampunkan segala dosanya yang telah lepas. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis tersebut, yang pertama kita dapat lihat, ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan ikhlas serta mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan segala dosa-dosanya yang kecil, ya. Yang kedua, Ramadan merupakan bulan yang paling mulia dalam Islam. Kerana bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Berlakunya malam Lailatul Qadar, di mana malam tersebut lebih mulia dan berkat daripada 1000 bulan. Baik, yang ketiga, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala
Sehinggalah ia berbuka. Oleh itu hendaklah mereka yang berpuasa memperbanyakkan doa demi kebaikan hidup mereka di dunia dan juga di akhirat. Di sini cuba kita ambil peluang, ya. Saat doa dimakbulkan, ya. Yang pertama sekali kita tengok di situ sebelum kita berbuka puasa. Jadi sebelum kita berbuka puasa bersama keluarga kita tu, ya, sama-samalah kita berdoa, ya. Ajak ahli keluarga kita berdoa, ya. 5 minit sebelum berbuka puasa kita berdoa banyak-banyak. Sebab waktu tersebut, ya, amat dimakbulkan doa kita. Yang ke-8 terdapat di hadis ini, meningkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan perbuatan kita setiap hari, ya. Dalam rutin harian kita dapat tingkatkan kewaspadaan dalam melaksanakan perbuatan apabila kita, ya, melakukan ibadah puasa, terutamanya dalam bulan Ramadan ni, ya. Berpuasa di bulan Ramadan ni akan bernilai sempurna dan tak sia-sia. Apabila selain menahan lapar dan dahaga, kita juga perlu menghindari godaan dosa atas mata kita, telinga kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Dengan demikian kita harus menjalankannya pada kehidupan seharian di tempat kerja dan persekitaran masyarakat. Latihan ini memberikan kemajuan positif bagi kita, agar setelah selesai bulan Ramadan kita juga dapat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa, ya, contohnya seperti mengata, memfitnah, bercakap dengan perkataan yang tidak elok, berbohong, memandang yang perkara dapat menimbulkan dosa dan sebagainya. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lagi katanya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan percakapan bohong dan berkelakuan keji lagi buruk sedangkan dia berpuasa, baginya tidak ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala selain daripada lapar dan dahaga sahaja yang didapatinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis tersebut kita dapat lihat yang pertama, orang yang berpuasa sedangkan mereka tidak memelihara lidah. Ya, lidah tak bertulang, dia tak ada tulang, lembut, ikut dan saja, dia boleh keluar macam-macam, ya. Dan juga masih melakukan maksiat, tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas puasa mereka selain lapar dan dahaga saja yang akan mereka perolehi. Jadi kita kena jagalah lidah kita, ya, ataupun percakapan kita, ya. Dalam seharian bertutur dengan rakan, tuturlah dengan perkataan yang baik, ya. Kalau dalam bulan puasa kita dapat biasakan dengan pertuturan yang baik, insya-Allah dalam bulan-bulan lain pun, ya, kita akan terbiasa dengan pertuturan yang baik. Jadi kalau kita tutur dengan perkataan yang tidak elok, maka dia akan menimbulkan kemarahan di hati orang lain dan juga menyakiti saudara kita. Yang kedua, puasa juga, yang paling istimewa di sisi Allah SWT ialah mereka yang dapat menahan lapar dan dahaga serta menjaga panca indera mereka daripada melakukan maksiat dan dosa, di samping menambahkan amal ibadah lain sepanjang mereka berpuasa. Jadi sepanjang kita berpuasa, kita dapat disiplinkan panca indera kita, ya? Dan juga anggota kita daripada melakukan dosa, ya? Di samping melakukan ibadah yang lain, ya? Kalau ada benda maksiat, elakkanlah daripada kita memandang, ya? Dan kalau ada benda yang lara, janganlah kita dengar. Perbanyakkan, ya, terutama di bulan Ramadan, perbanyakkanlah mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Perbanyakkanlah membaca ayat suci Al-Quran, perbanyakkanlah melihat benda-benda yang baik, ya. Itu dia. Ianya dapat menjadi, ya, satu contoh untuk kita dan juga mendisiplinkan diri kita, ya, untuk bulan Ramadan dan juga seterusnya bulan-bulan yang lain. Perkara yang ke-9, melatih diri menjadi lebih tabah dan juga sabar, ya. Sabar, bukan semua orang boleh bersabar dengan, ya, sepenuhnya. Ada setengah sabar saja, lepas tu, ya, dia cepat marah, ya. Jadi kita perlu melatih diri kita menjadi lebih tabah dan sabar. Yang mana kalau kita dapat lihat, ya, kita kena puasa daripada terbit fajar, daripada terbenamnya matahari baru boleh makan. Jadi tempoh tu lama, ya. Kita perlu bersabar, ya, dalam tempoh tu, ya, dengan meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, ya, dan dengan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Selama berpuasa pada bulan Ramadan, kita dibiasakan dengan menahan diri daripada melakukan perkara yang tak baik, ya. Perkara yang tak baik itu macam-macam lah. Contoh dia, tak boleh marah-marah, ya. Tak boleh marah-marah. Marah-marah ni sifat yang tak elok. Pasal apa? Terutamanya orang yang ada darah tinggi. Kalau dia marah, darah dia cepat naik.
Cepat naik, boleh pergi 180. Okey. Yang kedua, berburuk sangka. Tak bolehlah berburuk sangka. Orang mai bulan puasa memang kita assalamualaikum, tu minta sedekah dah. Tak boleh macam tu. Kita tengok dulu. Kalau minta sedekah, hulurkan. Sedekah. Niat dengan ikhlas. InsyaAllah Allah Ta'ala lipat gandakan rezeki kita. Dan disuruh agar bersifat bersabar atas segala perbuatan orang lain terhadap kita. Kalau orang buat tak elok kita, orang marah kat kita, kita sabar. Banyak istighfar, banyak-banyak. Contoh dia, ada orang yang mengata kita, atau mungkin menabur fitnah, tapi kita tetap bersabar kerana kita dalam keadaan berpuasa. Ingat tu. Hal ini hendaklah menjadikan kita lebih tabah. Menjadi lebih tabah, dan tidak hanya pada saat bulan puasa saja. Namun kita terus bersabar walaupun dalam bulan-bulan yang lain. Bila kita biasa bersabar dalam bulan puasa, insya-Allah dia akan teruskan menjadi kebiasaan bagi kita untuk bersabar dalam bulan-bulan yang seterusnya. Baik, dengan itu daripada kita dengar sikit hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berpuasa, janganlah ia bercakap perkara-perkara yang kotor dan sia-sia. Dilarang juga bertengkar dan memaki hamun. Apabila ia dimaki hamun oleh seseorang atau diajak bermusuhan, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku berpuasa hari ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis tersebut, pertama kita dapat lihat kelebihan orang yang berpuasa bukan saja terletak kepada menahan makan dan minum serta mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi menjaga setiap anggota daripada melakukan perkara yang mengosongkan pahala puasa dia. Inilah yang sangat dikehendaki oleh Islam, seperti menjaga lidah dan juga lainnya. Itu yang pertama daripada hadis tersebut. Yang kedua, orang yang berpuasa adalah sabar menerima dugaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana sekiranya mereka dimaki hamun atau diajak berkelahi oleh seseorang, maka hendaklah ia berkata, aku berpuasa, aku berpuasa. Bila dia berkata macam tu, aku berpuasa, dia memberitahu orang tersebut yang memarahi dia bahawa dia sedang berpuasa. Begitu juga dapat mengingati dirinya untuk terus bersabar, dan menyadarkan dia bahawa dia sedang berpuasa. Jadi bila kita tak balas balik, kalau darah tinggi tu, darah tinggi kita pun tak naik. InsyaAllah kita selamat. Yang ketiga, untuk mengelakkan daripada melakukan perkara yang merosakkan puasa, maka seseorang yang berpuasa itu digalakkan oleh Islam agar banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir, berselawat dan sebagainya. Perkara ke-10, melatih hidup bersederhana. Disiplin kita nak bersederhana. Sebelum ni kita duk orang Kedah kata boreh, jadi kita dapat dalam bulan puasa kita dapat bersederhana. Ketika waktu berbuka puasa tiba, saat minum dan makan sedikit saja, kita rasa nikmatnya makan yang sedikit tersebut. Fikiran kita untuk makan banyak dan macam-macam sebetulnya hanya hawa nafsu saja. Kita beli banyak-banyak, kita makan sikit saja pun dah kenyang. Alhamdulillah. Oleh kerana itu, dengan puasa Ramadan, kita hendaknya dapat menahan hawa nafsu makan kita. Contoh dia bersederhana dalam membeli. Bila kita pergi ke bazar Ramadan, kita tengok macam-macam. Tengok yang ni lapak, tengok yang ni lapak, rasa macam tak cukup. Tapi bila kita buka puasa, sikit saja kita makan. Jadi makanan yang berlebihan tu kita buang macam tu, dah jadi membazir. Kemudian bagi ibu-ibu ataupun isteri-isteri yang menyediakan makanan untuk berbuka puasa, cukuplah kita sediakan makanan untuk ahli keluarga kita saja. Kalau nak sediakan banyak boleh, tapi kita buat kenduri dekat orang yang berpuasa. Jangan terlampau kalau untuk keluarga kita saja, cukuplah ala kadar untuk kita berbuka puasa. Itu. Dan ianya dapat mengelakkan pembaziran dan menjimatkan perbelanjaan kita. Perkara yang ke-11 ataupun yang terakhir, iaitu mencegah penyakit kerana tabiat makan yang berlebihan. Makan yang berlebihan ataupun yang mempunyai lemak yang banyak, belum tentu baik untuk kesihatan seseorang. Kelebihan lemak mengakibatkan kegemukan ataupun obesiti, bahasa sekarang obesiti, yang dapat menimbulkan pelbagai jenis penyakit seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, jantung, bila lemak banyak sangat salut jantung, kemudian kencing manis dan juga penyakit-penyakit lain. Maka dengan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ni, paling tidak dapat memberikan kesempatan bagi alat pencernaan kita
Kereta pun dia kena berhenti. Kalau sampai Johor pun dia kena berhenti juga. KL bagi sejuk ini zat. Ini apakah alat pencernaan kita? Dia pun nak rehat juga. Dalam setahun tu bayangkan, sebulan saja dia berhenti rehat tu pun daripada terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian membebaskan tubuh dari racun yang merosakkan kesihatan. Dan yang paling ketara, apabila kita berpuasa, badan kita makin jadi slim. Kalau yang gemuk tu dia dapat kurangkan sikit. Macam dengan saya ni gemuk tu dia kurang sikit lah. Kalau 100 pergi turun 90, InsyaAllah. Itu kelebihan puasa yang ketara. Dan juga bagi para perokok, juga dapat menghentikan tabiat merokok. Ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan ni, berhentilah merokok. Dia membahayakan kesihatan. Di samping tu, wang perbelanjaan kita juga dapat dijematkan. Bulan puasa ni sepatutnya kita jimat ni. Okey. Tetamu datang rumah pun di siang hari, kita tak perlu jamu. Pasal apa? Bulan puasa. Kalau bulan tak puasa datang rumah tu, ayat teh 1 jam lah. Tu tak termasuk kuih dan sebagainya. Demikianlah di antara perkara-perkara atau faktor yang boleh meningkatkan disiplin diri kita. Apabila kita melakukan ibadah puasa ni dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.